Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT versus KLCT dalam saingan final Piala FA, yang mana JDT menang 2-0 hasil jaringan dari gol Lazo Hong Wan dan 1 dari Leandro Velasquez. Tahniah untuk JDT kerana menang juara Piala FA pada tahun ini sekali lagi, dan sekaligus confirmkan tempat mereka untuk bertanding ke Asia pada season hadapan. Dan sekiranya mereka menang Liga Super, mereka akan still lagi main dekat ACL lah, ataupun nama baru dia AFC Tier 1. So pada perlawanan semalam, kalau kita lihat JDT memang menguasai hampir keseluruhan perlawanan, tetapi corak permainan yang ditampilkan oleh KLCT juga agak bagus. Sepatutnya kalau mereka dah boleh execute dua peluang yang mereka dapatkan, yang pertama dari Marco Zirdum dan juga satu dari Saravanin, kemungkinan mereka dah boleh leading pasukan JDT pada perlawanan semalam. Namun apabila anda bertemu seperti pasukan JDT tetapi anda dapat peluang, anda gagal untuk skor peluang tersebut, maka anda akan terimalah akibatnya. Dan akibatnya semalam JDT berjaya menang 2-0. Dan kalau kita lihat antara faktor lain yang membolehkan JDT control the game, apabila masuk minit 65 ke atas, pasukan KLCT dah mula bermain di bawah below par, yang mana mereka tidak lagi compact. Mereka boleh dikatakan dari segi fitness level dah mula untuk menurun, dan memang itulah yang menjadi faktor utama pasukan KLCT tak boleh nak kekalkan momentum dan juga konsistensi mereka dalam 90 minit perlawanan seperti mana yang mereka tampilkan pada first half. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara positif ataupun perkara yang saya suka pada perlawanan semalam ketika pasukan JDT menentang pasukan KLCT? Yang pertama adalah mengenai bagaimana mereka melakukan build up daripada bahagian bawah dengan penggunaan daripada Jody Ahmad untuk beliau distribute ball ke bahagian hadapan dengan diagonal pass, long ball dan sebagainya untuk memecah belahkan pertahanan pasukan KLCT yang bermain dengan low block. Bahkan Jody Ahmad juga sentiasa naik sampai dekat bahagian tengah untuk memastikan yang dia boleh distribute ball direct terus kepada bahagian hadapan, iaitu untuk mencari backseat dan sebagainya, sebelum backseat set up kepada Leandro Velasquez untuk bermain short passes di bahagian central area lah. Jadi kalau kita lihat daripada penggunaan yang digunakan oleh JDT dengan penggunaan Jody Ahmad daripada segi distribution ball, apa yang kita boleh belajar adalah daripada segi positioning ataupun formation ataupun struktur mereka yang berubah pada perlawanan semalam, yang mana kalau kita lihat pada perlawanan semalam, Hong Wan akan sentiasa bergerak di bahagian tengah dan dia banyak kali drop lebih deeper untuk membantu bahagian bawah di bahagian pertahanan ketika mereka dalam fasa build up, dan membolehkan untuk Jody Ahmad naik lebih tinggi untuk cover up bahagian tengah. Dan dalam certain situation, Jody Ahmad dan juga Hong Wan akan sentiasa membentuk double pivot di bahagian tengah untuk memastikan penguasaan bola bagi pasukan JDT di bahagian tengah sentiasa boleh untuk menggerakkan kawasan tengah dengan pergerakan bola yang bagus lah. So movement mereka daripada bahagian bawah tu sentiasa ada backup dan juga bantuan daripada Jody Ahmad untuk dia distribute ball kepada bahagian hadapan. Jadi Jody Ahmad banyak membantu Hong Wan dan Hong Wan banyak untuk memberi ruang kepada Jody Ahmad untuk melakukan distribution ataupun melakukan passing ke bahagian hadapan, yang membolehkan pasukan JDT menggerakkan serangan daripada bahagian bawah. Jadi perkara tu memang positif. Kalau kita lihat beberapa kali hantaran Jody Ahmad daripada bahagian bawah dengan long ball berjaya untuk menjumpai Arif Aiman, dia change side pada Kobing Ong, dan yang paling penting dia juga naik lebih tinggi di kawasan tengah dan buka game kepada backseat dan sebagainya secara direct terus, yang membolehkan backseat untuk kontrol game di kawasan final third pasukan lawan, dan juga untuk set up dengan gandingan 1-2 ataupun short passes bersama dengan Leandro Velasquez, bersama Forestry dan sebagainya. Itu perkara pertama yang saya suka. Perkara kedua yang saya suka tentang pasukan JDT adalah mengenai combination play yang mereka tunjukkan di bahagian tengah, yang mana kalau kita boleh katakan semalam memang man of the match saya bagi dekat Hong Wan lah. Sebab apa? Sebab semalam Hong Wan bermain dengan sangat baik daripada segi defense
defending, dia melakukan kerja dengan sangat baik, dia bantu back four pasukan JDT dengan sangat baik, dia banyak cover up Feroz Baharudin di bahagian kiri, yang mana untuk game ni memang Feroz Baharudin agak bermain di bawah below par dan dia punya kawasan banyak terdedah ataupun terekspos dan senang kena exploit oleh pasukan KLCT lah, terutamanya di bahagian kiri. So Feroz malam boleh dikatakan dia agak nervous, jadi benda tu boleh dikatakan Hong Wan berjaya membantu Feroz dan juga Jody Ahmad dalam fasa bertahan dengan sangat baik lah. Yang tu yang saya suka tentang Hong Wan. Dan dalam fasa menyerang pun Hong Wan berjaya untuk membantu pasukan JDT dengan sangat baik, dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Hong Wan adalah beliau berjaya menjaringkan satu gol yang sangat marvelous. Sebab apa? Sebab itu adalah gol first career dia bersama dengan JDT, dan gol tersebut adalah gol yang sangat superb daripada luar kotak penalti, top corner, memang paduah Hong Wan. Dan yang untuk gandingan dia bersama dengan Afiq Fazzail dan juga Leandro Velasquez, apa yang kita boleh ceritakan tentang kedua-dua player ni adalah bagaimana mereka punya off ball movement, positioning dan juga involvement ketika mereka berada dalam fasa menyerang. Yang mana kalau kita lihat, Afiq Fazzail lebih banyak untuk stretch out ataupun berada di kawasan half space untuk membantu Forestry dan juga Kobe Ong di bahagian kiri bagi melakukan setup ataupun connect antara bahagian kiri dan juga bahagian tengah, dan perkara tu berhasil. Yang mana kita boleh nampak memang ketika berada di kawasan di box pasukan lawan, memang Afiq Fazzail banyak berada untuk membantu Forestry ataupun Kobe Ong di bahagian kiri, dan hasilnya Afiq Fazzail pun ada satu percubaan yang mana terkena palang ataupun tiang lah, yang mana percubaan tersebut hampir membolehkan JDT menjaringkan gol awal, tapi sayang percubaan daripada Afiq Fazzail terkena tiang. Manakala untuk Leandro Velasquez, dia boleh dikatakan lebih bebas dan dia banyak kali drop lebih deeper untuk mendapatkan bola dan juga untuk join the attack. So boleh saya katakan kedua-dua player Afiq Fazzail dan juga Leandro Velasquez ni mempunyai tugas peranan yang sedikit berbeza, yang mana Afiq lebih cover up bagi half space dan juga membantu Kobe Ong dan juga Forestry di bahagian kiri, tetapi untuk Leandro Velasquez dia lebih untuk melakukan involvement di bahagian zone 14 ataupun bertindak sebagai attacking midfielder, yang mana dia akan bantu untuk membantu pergerakan Backson untuk membolehkan Backson setup ataupun membuat larian-larian masuk ke dalam D-box dan menerima umpanan daripada dia selepas bermainnya short pass. Kalau kita lihat, banyak pergerakan short passes yang dilakukan oleh pasukan JDT berhampiran dengan D-box di kawasan tengah adalah bermulanya daripada setup yang dilakukan oleh Leandro Velasquez, dan dalam pada masa yang sama Leandro Velasquez juga banyak cover up half space untuk membantu Arif Aiman di kawasan kanan. So pergerakan Leandro Velasquez di kawasan tengah adalah lebih mobile dan lebih bebas berbanding Afiq Fazzail lah. Jadi kita boleh nampak lah yang memang kompartmen pasukan JDT di bahagian tengah, trio mereka ni membolehkan mereka untuk bertindak lebih efektif dan lebih banyak bergerak dan membantu bahagian serangan dengan sangat efisien lah pada perlawanan ni. Itu yang saya suka yang kedua lah. Dan yang ketiga, apa yang boleh kita katakan tentang pasukan JDT pada perlawanan ni, walaupun Arif Aiman dan juga Matt Davis di bahagian kanan mereka menghadapi sedikit kesukaran untuk melepasi Kamal Azizi, tetapi apa yang dilakukan oleh pasukan JDT adalah mereka cuba break through Kamal Azizi dengan hantaran-hantaran jauh, yang mana ada combination play yang dibentuk oleh kedua-dua player ni banyak kali memerangkap Kamal Azizi dalam situasi yang mana membolehkan pemain JDT untuk exploit kawasan kiri pasukan KLCT lah. Dan kita boleh nampak lah yang beberapa kali gerakan Arif Aiman dan dibantu oleh overlap daripada Matt Davis berjaya untuk exploit kawasan kiri KLCT dan membentuk serangan di kawasan tersebut lah. Dan ada beberapa kali menyebabkan Kamal Azizi buat mistake untuk bagi ruang kepada kawasan tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh JDT lagi adalah mereka memahami yang mana pasukan KLCT bermain dengan low block ataupun defending line yang sangat rendah. Mereka cuba untuk melakukan sebanyak boleh percubaan dari luar kotak penalti, yang mana kita boleh nampak lah beberapa percubaan dari luar kotak penalti yang berjaya dilakukan oleh pasukan JDT, dan salah satunya daripada Arif Aiman yang dekat in masuk ke tengah dan melakukan percubaan tapi kena tiang, bola rebound, Backson score tapi gol tak dikira, padahal gol Backson tu boleh dikatakan berada dalam kedudukan onside, sepatutnya gol tu dikira lah, tetapi dia tidak dikira. So benda tu yang menunjukkan positively lah tentang pasukan JDT pada perlawanan semalam, yang membolehkan JDT bergerak as a department dan juga as a team. Cuma
Cumanya untuk game ni boleh saya katakan JDT still lagi ada flaws ataupun ada kekurangan, yang mana untuk game ni kalau kita lihat flaws yang ketara adalah di bahagian kiri, iaitu Feroz Baharudin tidak bermain seperti biasa, yang mana daripada segi defending shape, daripada segi dia punya cover up area, memang boleh dikatakan dia agak nervous dan memang dia banyak kali kena exploit, memang dia banyak buat mistake lah untuk game ni. Dan dalam fasa menyerang, Feroz Baharudin juga tak banyak untuk membantu Kobe Ong seperti selalu lah. Jadi benda tu memberikan keterbatasan ataupun limitation kepada Kobe Ong untuk cover up bahagian wide area. Bila dia dapat bola, memang Kobe Ong banyak dapat bola dan dia boleh cross di bahagian kiri, tetapi dia tak ada support yang banyak daripada Feroz ataupun dia tak dapat support yang banyak daripada Forestry. Untuk game ni juga Forestry boleh dikatakan daripada segi set pieces dia wujud, tetapi daripada segi gameplay dia hanya ada satu percubaan yang swing tu yang hampir menjadikan gol, tetapi banyak kali lah involvement daripada Forestry di kawasan final third boleh dikatakan agak kurang. So boleh dikatakan kedua-dua player Feroz dan juga Forestry pada perlawanan ni dia macam hilang dalam game ni, tetapi Forestry still ada percubaan dan sebagainya. Cumanya daripada segi flaws, mereka tak bermain seperti biasa. Kalau kita lihat gameplay mereka lebih advance dan lebih bagus daripada segi pegangan bola, lebih involved dengan attacking yang banyak dan sebagainya. Defending pun bagus, tetapi untuk game ni Feroz banyak buat mistake lah. Jadi benda tu memang flaws lah. Tapi selain pada tu, memang JDT deserve untuk menang lah. Backsen sayang satu gol tapi disallowed, nak buat macam mana. And walaupun Backsen beberapa kali berjaya exploit dan juga melakukan running masuk dalam kotak penalti dan dapatkan bola, tetapi pemain KL City lebih bagus daripada segi interception dan juga daripada segi blocking. Jadi sekali lagi overall dan yang untuk JDT, midfield mereka adalah nadi utama, and so kudos lah untuk Howan, Afiq dan juga Leandro serta Jody Ahmad satu lagi. Empat ni key player lah untuk pasukan JDT. Dan semalam juga perlu berterima kasih kepada Shihan De Vamos. Sebab apa? Sebab semalam dia save percubaan Marco Zidem tu, lepas tu dia sebut Vamos kan. So dia memang deserve jugalah untuk orang kata apa, game ni dia perform, dia selamatkan gawang JDT beberapa kali dan dia banyak keluar untuk tutup ruang daripada pemain-pemain KL City melakukan direct percubaan terus ke dalam gawang JDT. Jadi itu untuk JDT. Untuk KL City pula, dalam 45 minit yang pertama sebenarnya mereka bermain dengan baik. Obviously mereka bermain dengan baik. Defending mereka sangat compact, mereka sangat berdisiplin, mereka punya corak permainan dan juga reading game mereka bagus. Mereka banyak blocking, mereka banyak lakukan interception, mereka tak bagi ruang pemain-pemain JDT masuk dalam D-box dan sebagainya, dan mereka sangat memberi reaction yang sangat bagus toward the ball. So mereka tahu bila JDT buat cutback dan sebagainya, mereka intercept. Mereka JDT nak buat shooting, mereka block, terutamanya Giancarlo lah, yang mana Giancarlo memang untuk game ni dia punya reaction, dia punya positioning semua bagus lah, and so dia memang defend bagus. Dan daripada segi transisi counter attack, mereka banyak menggunakan Zafri Yahya yang diletakkan di kawasan tengah untuk menggerakkan bola, dan dia berjaya untuk mengawal bahagian tengah dengan sangat baik, dengan banyak hantaran-hantaran yang bagus untuk create counter attack dan juga serangan bagi pasukan KL City. So the creativity oleh Zafri Yahya di bahagian tengah pun menghidupkan corak serangan pasukan KL City. Dan Sarabanan untuk game ni boleh saya katakan in term of attacking wise dia bagus, tapi in term of defending wise dia agak kurang, dan dia gagal untuk turun track back untuk bantu Kamal Azizi dengan sangat banyak lah. So benda tu agak kecewa. Kalau dia banyak bantu Kamal Azizi, mungkin defending pasukan KL City akan lebih better. Dan untuk game ni juga kudus untuk Boyan, sebab dia tahu nak kawal Arif Aiman di belah kanan, dia tukar posisi, diklaim main kanan, Kamal Azizi main kiri, dan Kamal Azizi berjaya buat kerja dengan baik walaupun ada beberapa mistake. Tapi obviously dalam 90 ke 60 minit tu dia buat kerja dengan baik lah. Jadi untuk game ni memang KL City sepatutnya kalau mereka execute, mereka score peluang yang mereka ada awal tu early game, mereka dah boleh menang lah. Tapi nak buat macam mana, itulah bola sepak. Anda gagal untuk convert peluang yang anda ada, anda terpaksa terimalah kekalahan. Jadi itu je lah ulas saya. Assalamualaikum.